Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi macam korang nampak hari ni kat depan ni, atas meja ini kita ada satu produk powerhouse. Aku boleh panggil powerhouse yang agak menarik, especially bagi korang yang mungkin para camper yang suka pergi camping tu, ataupun orang yang suka pergi outdoor tetapi nak ada source of power masa korang pergi outdoor tu lah kan. Jadi ada kat depan ni adalah Rev Power punya powerhouse. Jadi kalau korang nak tahu apa yang menarik tentang powerhouse ni, macam mana cara korang nak dapatkan dia, apa yang best sangat pasal powerhouse ni, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So sebelum kita pergi lebih jauh, terima kasih kepada distechpress.co.my kerana sudi memberikan satu unit ni kepada channel Izami Gadget untuk sama-sama kita review dan bahaskan. Dan kalau anda kata korang nak riki pelbagai barang, daripada casing ke, powerhouse macam ni ke, korang boleh riki dekat distechpress.co.my. Link aku akan letak kat kotak description kat bawah. Mereka menjual pelbagai jenis barangan dan mereka adalah authorized reseller untuk pelbagai premium punya brand. So korang jangan risau, diorang memang legit, diorang memang authorized reseller guys. So untuk power bank macam ni, dekat website diorang dia dijual sekitar harganya 1000 lebih. Ya, kelihatan agak mahal, tapi aku tak panggil dia mahal. Aku boleh kategorikan dia sebagai premium item. Sebab apa? Dia punya capacity, dia punya penawaran tu adalah memang sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat kena dengan segmen pengguna yang ditargetkan lah kan. Jadi tak jadi banyak, jom kita unbox, kita tengok apakah penawaran ni. Kita buat sedikit uji kaji lepas ni. Apakah yang boleh dipowerkan menggunakan powerhouse ni. Jadi jom. Jadi macam korang nampak, ini adalah kotak dia. Jenamanya adalah Rev Power. So bagi pengguna power bank, korang tahulah Rev Power jenama power bank yang berkualiti daripada USA, daripada 2011 jenama ni. Dia adalah PD Pioneer 70,200 mAh guys. 70,200 mAh guys. Bukan 60, bukan 20, bukan 10. Ini adalah 70,000 mAh guys. 250 watt 4 port powerhouse. Rupa dia macam ni. So kita go through spek dia dekat kotak je. Sebab apa spek dia semuanya dekat kotak? So yang pertama adalah dia mempunyai Colossal 252 WH battery. Dia punya capacity battery dia. Dual AC output. So korang akan dapat dua plug punya output tau, yang 3 kaki tu. Ada support sampai 60 watt PD untuk input dan output untuk korang charge dan mengecas power bank ini. Mempunyai multiple way to recharge. Korang boleh recharge menggunakan pelbagai cara. Support sehingga 120 watt DC output. LED SOS light, dia mempunyai lampu juga. Ada heat dissipation lah, dia ada dia punya ventilation dia lah. So dekat tepi tak ada apa-apa, dekat belakang. Alright, dekat belakang ni kalau korang boleh lihat, ini adalah dia punya macam suggestion line, kalau korang boleh nampak agak silau kotak ni. Tapi aku mungkin boleh tunjukkan depan ni, korang boleh pause dan baca. Okay, korang boleh pause dan baca. Ini adalah lebih kurang dia punya informasi dia guys. Dan dia punya jenis-jenis situasi yang korang boleh gunakan lah untuk road trip, camping, emergency dan untuk power outage lah. Kalau anda kata korang punya rumah blackout, sebabkan dia ada lubang untuk plug, korang boleh gunakan untuk menghidupkan lampu ke kipas ke benda-benda yang simple lah. Jadi, enough bebel-bebel. Jom kita buka Kita buka dan aku akan cuba test beberapa item yang aku rasa agak menarik untuk diketengahkan lah. Alright. So, bila korang buka, dekat dalam korang akan mendapat satu bag macam ni. Alright. So, satu bag dekat dalam ni, kalau korang nampak bag ni macam bag, kalau bagi para ibu bapa ini macam bag susu lah, bag pampers kan. Tapi ini adalah bag carrying case dia lah. Di mana kalau korang nampak dia punya form factor dia adalah sangat-sangat menarik. Warna kelabu macam ni, dia ada tempat pegang sini. Dan korang boleh gantung dia punya tempat sling bag dia dekat sini. Dan ada beri kat dalam ni lah. Tepi ni ada poket untuk korang letak mungkin wayar ke apa-apa barang yang korang nak bawa sekali. Depan ni adanya brand Rev Power guys. Alright, Morales macam tu, sangat-sangat menarik. So jom kita buka. Alright. So dekat dalam, dia ada poket juga macam ni, zip. Korang boleh letak additional punya item. So yang pertama, dia ada memberikan korang wayar Type-C kepada Type-C guys. Lepas tu, korang akan mendapat satu AC power charger dia untuk korang charge je lah. 3 kaki macam ni, bulat macam ni lah. Yang ini adalah berapa watt kita tengok bawah ni? 60 watt guys. 60 watt guys untuk mengecas lebih pantas lah. Dan untuk pengetahuan korang, untuk korang mengecas benda ni sampai penuh lebih kurang dalam masa 6 jam lah, as stated dekat website dia. So bagi aku 6 jam untuk charge 70,000 punya powerhouse power bank adalah sangat-sangat pantas. Mungkin due to dia charger yang laju ni. Lepas tu dia ada memberikan korang sling bag, dia punya tempat gantung kat bag, dekat bahu korang. Lepas tu adanya manual yang tak baca, tapi kalau korang nak tahu dia punya spek-spek semua dalam manual ni lah. So itu sahaja dekat sini. Kat tengah-tengah ni adalah seunit powerhouse dia Alright, itu saja guys. So guys, inilah dia Rev Power Powerhouse tu. Rev Power Powerhouse macam tu nama dia. Di mana dari segi form factor dia, apa aku boleh katakan,
tak sebesar yang disangkakan lah kan. Sebab apa? Daripada kotak korang nampak macam besar, tapi sebenarnya main unit dia adalah sekompak inilah. Tak kecil tapi kompak lah aku boleh cakap. Di mana dari segi design, kalau korang boleh lihat dekat depan ni, terdapatnya ada 5 indicator light untuk dia menunjukkan power dia. Ada brand Rev Power. So dekat sebelah sini terdapatnya switch untuk lampu. Ataupun kalau korang tekan, dia akan menunjukkan berapa kapasiti bateri kalau aku tekan col. Alright, so full bar, aku dah charge penuh. So adanya lampu. Lampu ni korang boleh trigger kan, ada beberapa mode. Di mana korang double press, dia akan buka macam ni. Maknanya lampu solo biasa. Korang double press, lagi dia akan jadi macam, bukan SOS tapi macam blinking sikit. Alright. Okay, kalau korang boleh nampak. So kalau korang double press lagi, dia akan jadi SOS punya mode. Alright, macam tu. Double press lagi, dia akan tutup. Alright. So dekat belakang ni terdapatnya dia punya DC input dan juga DC output untuk charge dan juga mengecharge keluar. Dan sebelah sini terdapatnya dia punya I/O untuk CC lah. Di mana yang pertama ni terdapatnya PD punya port. Yang tu terdapatnya 3 iSmart punya USB Type A punya plug tadi lah. Di mana satu ni berwarna hijau. So ini adalah yang lebih laju kapasiti dia lah. Alright, so itu saja berkaitan dengan sekeliling dia. So dekat bawah tak ada apalah. Kat bawah hanyalah terdapatnya padding untuk grippiness. Dan dia terdapatnya satu handle grip lah, yang terdapatnya texture ataupun kemasan getah juga untuk grippiness lah. So memang selesa di tangan. Dari segi berat, kita cuba timbang sekejap berat dia berapa. Berat dia sekitar 2,600 gram. Senang cerita 2.6 kilo macam tu 2.6 kilo kalau boleh fokus lebih kurang 2.6 kilo macam tu. Boleh dikatakan agak compact lah, tak berat sangat lah. So dekat atas terdapatnya 2 penutup getah ni untuk waterproofing, dan terdapatnya satu button. Ni button ni untuk check juga indicator light dia. Bila korang tekan, dia akan menyala kat sini juga. Dia ada 2 tempat lah. So dekat atas ni bila korang buka, terdapatnya 2 AC output untuk korang masukkan plug-plug korang lah. Korang boleh nampak dekat sini. Korang boleh cucuk plug 3 pin korang dekat sini. So senang cerita, ini bukan hanyalah power bank typical untuk cucuk USB punya port saja. Ini korang boleh gunakan untuk menghidupkan perkakasan rumah yang mempunyai 3 kaki punya plug. Jadi tak nak cerita banyak lah. Itu adalah cerita spek dia kan. Now aku nak cuba test beberapa perkara. So, macam korang nampak, kita akan melakukan satu uji kaji. Dan of course, aku ni bukanlah camper person. Jadi aku tak dapat nak demonstrate pada korang macam mana kegunaan dia dalam outdoor lah, atau masa camping lah. Dan of course, sekarang PKP tak boleh nak pergi outdoor. So, aku akan cuba tunjukkan penggunaan powerhouse ni untuk perkakasan yang ada sehari-harian bersama aku lah. So, macam korang nampak, untuk sebelah kiri kita ada kipas. Di mana untuk kipas ni aku hubungkan kepada AC output dekat sini. Lepas tu untuk AC output yang kedua ni aku hubungkan kepada projector Bleedwolf VP11 ini. Lepas tu untuk semua port USB tepi ni, untuk PD charge ni aku hubungkan kepada MacBook punya kabel. Dan 3 lagi adalah untuk peranti untuk telefon lah. Jadi now jom kita cuba hidupkan semuanya. Kita tengok boleh tak dihidup sekaligus dalam satu masa. So untuk USB tepi ni, nak gunakan ni korang tak perlu nak tekan butang on. Korang je cucuk, sama pada peranti dia akan hidup. Tetapi untuk AC output kat atas ni, untuk menggunakan ni korang kena press and hold butang kecil ni sampai dia menyala lampu. Alright, barulah atas ni akan hidup. Jadi now jom kita cuba cucuk pada peranti-peranti telefon dahulu. Kita mulakan dengan Oppo Reno 5 ni. Oppo Reno 5. Okay, kita cuba cucuk pada satu kabel. Alright. So far charging Alright, charging. Kemudian kabel USB Type A yang kedua ni kita cucuk pada Realme X7 Pro ni. Kita tengok dia charging tak. Okay, so far keluar charging dia. Alright, nice. Kemudian yang ketiga, kita cuba cucuk kepada aku punya Black Shark 3S guys. Black Shark 3S. Kita tengok dia hidup tak hidup. Okay guys, dia hidup guys So ketiga-tiga phone USB Type A iSmart plug tu telah dihidupkan. Now kita cuba cucuk PD charge kepada MacBook aku kat tepi ni. Aku cuba tunjuk dekat korang kalau boleh nampak dekat skrin sekarang. So aku cucuk. So dekat MacBook aku keluar charging guys Alright, MacBook keluar charging. Dalam masa sama dekat peranti ni pun semuanya masih lagi charging Alright, masih lagi charging. Now kita nak hidupkan 2 peranti yang menggunakan AC output ni. Jadi untuk kipas ni kita buka. Alright, kipas hidup. Untuk projektor ni kita hidupkan. Tekan. Alright, kalau nampak lampu menyala Okay, lampu menyala. So kesemua perkara ini telah di-charge dan telah dihidupkan dalam masa yang sama. So sekarang MacBook masih charging, telefon semua masih charging, kipas hidup, projektor hidup. Jadi nampak gayanya kesemua ni korang boleh bayangkan lah. Maknanya dia boleh menghidupkan semua perkara ini. Alright, tetapi just to bear in mind, aku tutup sekejap sebab bunyi projektor ni, bunyi kipas dia kuat. Just to bear in mind, aku ada cuba untuk mensambungkan AC output ni kepada perkakasan pertukangan yang lebih berat. Contohnya macam grinder ke, macam drill ke, dia tak support. So senang cerita dia support untuk macam light usage punya wattage lah. Jadi don't expect much. Ini more kepada macam
compact powerhouse kalau korang nak pergi travel, nak pergi camping, this one is the one lah. Tapi kalau korang nak buat untuk bertukang, tak sesuai. So guys, sampai sini saja video kali ni. Again, kalau korang suka benda-benda macam ni, korang boleh riki-riki dekat thisTechPress.com.my. Dia ada pelbagai barangan yang menarik. Kalau anda kata korang nak dapatkan powerhouse macam ni, tetapi mungkin 7,000 mAh begitu besar untuk korang. Dia ada juga yang 20,000 mAh, 40,000 mAh yang lebih kecil, lebih murah. Korang boleh riki-riki dekat thisTechPress.com.my. So guys, kalau korang suka video-video macam ni, video-video benda-benda yang unik macam ni, uji kaji yang unik macam ni, korang boleh keep support me dengan subscribe kat bawah, butang loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.